Daripada cerita puisi, kita beralih kepada cerita motivasi dan juga inspirasi untuk slot terakhir Selamat Pagi Malaysia hari ini. Ini bukan kaleng-kaleng orang kata. Kaleng-kaleng Satu onak dan duri yang perlu dilalui oleh seorang individu kami bawa hari ini di studio untuk memberikan satu kisah inspirasi dan juga satu kisah kejayaan bagaimana untuk kita terus bangkit dalam kehidupan dan menjadi seorang insan yang berguna kepada keluarga dan juga masyarakat. Jadi kami perkenalkan individu tersebut adalah Isha Issa selaku usahawan wanita untuk kita berkongsi berkenaan topik hari ini, inspirasi wanita moden. Ya, berumur lewat 20-an, melalui pelbagai perkara dalam hidup ada yang menjatuhkan anda dan sekarang tahniah kepada anda berada di puncak. Jadi bagaimana dari fasa peralihan daripada orang biasa selepas itu melalui pelbagai kejadian yang pelik, jatuh sehinggalah bangkit kembali? Okey, terima kasih Wan kepada soalan. Okey. So basically saya Isha Issa, okey, pengarah Reno Global Sdn Bhd ataupun founder kepada Bubble Belly Oil, okey, multi-purpose essence yang pertama di Malaysia dengan vitamin E. Okey. So ramai orang cakap, wah Isha senanglah sekarang you dah kaya, you dah ada everything that you want, tapi orang tak nampak di sebalik kejayaan saya tu apa yang saya go through. Okey, for your information, Isha adalah seorang tukang urut. Dan Isha juga selalu buat 4 kerja, which is Isha buat tukang urut, Isha juga jaga orang dalam pantang, buat personal training, even Isha juga jual meat dust. Untuk pet shop kita pergi beli, buat semua packing and everything, kita jual kepada pet shop. So long make it short, okay, hidup ni tak selalu orang cakap apa blooming. Okey, Isha juga pernah dihina. Okey, semasa Isha sakit, semasa 8 tahun Isha sakit. I'm really sorry because this thing is not easy for me. 8 tahun masa Isha sakit, everything orang hina Isha the lowest level of my life. Orang cakap apa? Engkau tak akan berjaya sampai engkau mati. Engkau adalah manusia yang paling tak berguna. Menyusahkan ibu bapa. All kind of word, sampai kawan masa Isha buat minyak urut, dia orang message Isha yang cakap apa tahu? Babe, jangan jual minyak ni, tak ada standard. Jangan buat. Kalau you tak ada duit, you bagi tahu I bagi hutang dekat you. I was like, as a friend, you supposed to, support me. Tapi you cakap ini memalukan. Okey, dengan keadaan yang Isha sakit masa tu, tak ada wang ringgit, tak ada orang nak bantu. Hanya ada hinaan dan hinaan sahaja. Okey, semua Isha dah rasa macam, okay, this is the end of my life. I dah tak nak buat apa-apa. Sometimes Isha asyik question dekat God. Kenapa, ya Allah, kenapa hidup aku macam ni? And deep down there, I tahu there is something inside me, I can do better. Macam Isha selalu bagi tahu tim Isha satu benda. All of us have something which is our princessy dream. Pernah tak macam Syah sendiri masa kecil-kecil dulu kita cakap, nanti besar aku nak jadi kaya, aku nak kahwin dengan orang kaya, aku nak naik kereta besar, aku nak ada bisnes sendiri. Macam-macam kita ada, macam-macam yang kita nak. Masa Isha nak give up, the princessy dream, my princessy dream that brought me here today. Masa tu Isha stres sangat, tak boleh nak cakap apa-apa. Isha duduk depan cermin, Isha tanya, Isha, apa yang kau janji dengan arwah mak? Untuk pengetahuan semua, masa Isha berjaya, arwah mak dah tak ada. Benda tu memang terkilan. Sebab masa Isha berjaya, arwah mak dah tak ada. Masa Isha sakit, mak was there. Sampai mak dah give up. Mak cakap enough is enough. Balik duduk kampung. Jaga bisnes, jaga kedai mak. Isha cakap tak nak. Sebab Isha will fight all out. I know this is my destiny, this is my calling. Mak call balik, Isha cakap tak nak. So that moment Isha tengok cermin, Isha cakap, masa Isha umur 4 tahun, masa mak bawa Isha pergi jalan-jalan and pergi jumpa supplier, Isha duduk atas lap dia dekat dalam kereta, Isha nampak cerita ni dalam 20 tahun lebih. Isha cakap dekat mak, nanti adik besar nanti, adik nak jadi kaya, adik nak ada produk, adik sendiri, adik nak tolong semua ni rumah-rumah orang yang susah. And guess what? Today I'm here but my mom is not around. Banyak sebenarnya kisah suka duka yang kalau kita ceritakan mungkin akan mengeluarkan satu lagi perasaan negatif yang lain dan sebagainya. Ya. Kalau Isha boleh kongsikan bagaimana setakat ini kejatuhan Isha ini adalah satu perkara yang boleh menjadi satu pembangkit untuk Isha berusaha dan menjadi manusia yang lebih berguna sekarang ini. Macam Isha cakap, setiap orang ada kejatuhan dia, tapi sejauh mana kita nak bangkit balik?
Yes, semua orang akan hina kita, tapi macam mana kita handle benda tu? Orang cakap 10% adalah apa yang orang buat, tapi 90% macam mana kita react. Bila orang baling Isha kayu, Isha cakap apa? It's okay. Isha ambil kayu tu, Isha jadikan rumah. Isha tak akan bagi peluang dekat orang untuk kenakan Isha. Enough is enough. Apa prinsip hidup Isha? Yalah, bila kita kena macam-macam ni kan, dugaan ini. Perkataan yang sentiasa Isha pegang sebagai pendirian hidup untuk terus bangkit. I'm always say that Allah selalu dengan Isha. Kita cakap kita sayang Tuhan, tapi sejauh mana kita sayang Tuhan? Kalau hari-hari kita baca Bismillah, apa maksud dia? Bukankah itu Tuhan Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani? Kita tak akan stres kalau kita tahu Tuhan sayang kita. Setiap kali Isha nak buat benda bodoh, Isha tahu Tuhan dengan Isha. Okey, hebatnya Isha di sini bukan sebab hebatnya Isha, tapi dengan izin dia. Kalau Tuhan tak izin, tak kisahlah berapa banyak marketing, berapa banyak duit yang Isha letak, tapi tanpa izin dia, I'm not here today. Sebab tu Isha selalu cakap dekat orang, okay, no matter what you gonna do, put God first. Back to basic. No matter what, back to basic. No matter how modern we are, back to basic. Jangan lupa benda tu. Ya. Jadi apabila sudah pun berada pada tahap ini, bukan Isha tidak bersendiri, ada suami dan juga ada tim yang telah pun menaikkan mungkin jenama Isha. Jadi bagaimana Isha selaku pemimpin untuk memimpin tim tersebut, yang saya pasti tim anda bergantung kepada anda untuk terus berjaya. Okey. So basically family, kita panggil family bubble belly. Macam kita selalu cakap, and Isha juga selalu cakap dekat family bubble belly ni ataupun usahawan bubble belly. Okey, Isha selalu pesan, especially golongan wanita, sebab dalam tim kami majoriti adalah wanita. Okey, so Isha akan selalu cakap dekat dia orang satu benda. Okey, perlindungan kita adalah bukan suami, tetapi our own pocket money. Our own pocket money adalah kita punya a real perlindungan. Jangan mengharapkan suami kerana suami adalah pinjaman semata-mata. Okey? So sebab tu bila Isha dengan tim kita more kepada rohani dan juga kita akan buat benda-benda teori. Sebab apa Isha tak nak? Ingat satu benda. Kalau nak kaya, jangan lupa Tuhan. You can be rich but you won't have a peace. Either you choose. People cakap apa? You either pilih duit atau pilih ketenangan. Tapi ingat satu benda, kalau kita letak Tuhan di depan of everything, we gonna get both. You choose. Isha selalu terapkan benda-benda macam ni. Yes, Isha boleh ajar dia orang teori. Yes, kita selalu bersama. Okey? Tetapi benda-benda ini yang paling penting. Sebab apa Isha selalu tengok anak-anak tim Isha ataupun family bubble belly Isha, some of them very good dengan buat marketing, dengan buat personal branding, very good. Tapi tanpa sedar, dia orang mengalami masalah yang sama seperti Isha, which is a depression without daily life. Especially wanita. Kadang-kadang kita tak sedar, wanita ni. Kita busy dengan kerja hakiki, kita busy dengan anak, kita busy dengan suami. Bila kita tanya, you okay tak? I'm okay. Hanya okey di mulut tapi bukan di hati. Dua benda yang tak pernah synchronize, orang cakap. Sebab tu sebagai leader, Isha bukan sahaja ingin memimpin diorang untuk come out daripada kesusahan, tapi untuk diorang dapat ketenangan hati. Dan untuk membantu wanita terutamanya dalam pandemik COVID-19 ini tak sama ya. Kalau sebelum ini kita boleh bantu dengan cara lain, tapi disebabkan oleh pandemik ada banyak kekangan yang perlu dilalui. Jadi bagaimana pasti Isha ada mengubah beberapa strategi lain untuk membantu wanita-wanita ini dalam pada kita mendepani pandemik ini. Jadi kalau Isha boleh kongsikan strategi tersebut, bagaimana untuk membantu wanita-wanita di luar sana kalau mereka ingin menyertai tim Bubble Belly dan sebagainya. Okey. So of course, orang cakap normal baru. Kita dah tak boleh keluar and so on. And also dengan adanya e-dagang is memang membantu kita. Macam yang kita tahu, e-dagang ni bukan sahaja orang cakap jual beli di platform. And bermacam-macam perkhidmatan juga yang kita boleh buat. So apa yang jadi semasa first pandemik ni hit kita, okay, kita sebagai HQ kita dah tukar strategi. Okay, kita dah alihkan 100% ke TV, Facebook dan juga radio. So dengan ini, dengan kita buat apa orang cakap, dengan kita buat branding kepada Bubble Belly, ianya lebih menyenangkan kita punya anak tim bagi mereka ingin menjual. So tak ada alasan ala PKP susah nak menjual. Untuk pengetahuan Wan, okey, ada seorang
suri rumah yang anak 5, usahawan Bubble Belly, dia punya income semasa PKP adalah 300,000 dan ada seorang mencecah 500,000. Bila orang cakap ini adalah impossible, it's all about the strategy. Macam mana kita nak jalankan strategi itu, bagaimana kita untuk menarik, sebab apa? Bila normal baru, kebanyakan orang duduk di rumah dan spend masa diorang kebanyakannya di internet. Jadi Puan Isha sendiri apabila berada dalam perniagaan sebegini, pastinya fokus diberikan kepada anak-anak buah dan juga tim untuk menaikkan lagi jenama. Tetapi background dan juga latar belakang Puan Isha sendiri pun pernah jadi personal trainer, tukang urut dan sebagainya. Jadi masih lagi buat secara part time ataupun secara orang kata minat ataupun bagaimana? Okey, so benda tu adalah minat and passion, dah memang keturunan, sebab Isha punya keturunan sebelah ayah adalah daripada Thailand. So memang benda tu in my blood. So apa yang Isha buat sekarang, Isha dah stop buat massage and so on. Tapi apa yang Isha buat, satu yang Isha selalu pegang is when ancient beauty secret meet science. So apa yang Isha buat, minyak yang Isha ada sekarang, okey, kita terapkan dengan sains. Which is kita bagi dia orang explanation macam mana cara nak guna minyak urut dengan betul. Muscle yang mana, bahagian yang mana. So we terap and adaptkan benda tu dalam satu produk. Sebab itulah Bubble Belly ni merupakan minyak urut pertama dan nombor 1 di Malaysia dalam bahagian minyak urut. Sebab kita cuba bagi yang terbaik tanpa mislead kita punya customer. E-dagang itu antara satu perkataan yang seringkali kita ulang apabila kita bercakap berkenaan dengan perniagaan. Jadi bagaimana Isha menerapkan elemen e-dagang ini dalam perniagaan untuk wanita di luar sana? Okey. So, macam kita cakap, e-dagang. Okey, e-dagang adalah satu aplikasi yang sememangnya orang cakap mesra pengguna di mana saja, bila-bila masa. And dengan adanya e-dagang ini, okey, ia amat membantu tim usahawan Bubble Belly kerana 90% adalah golongan wanita, golongan mak-mak yang duduk rumah ada kerja hakiki seperti menjaga anak, mencuci baju dan sebagainya. So dengan adanya e-dagang ni, diorang boleh berbisnes bila-bila masa dan di mana jua. And diorang tak boleh nak bagi alasan, okey, ianya susah. Sebab apa? Dengan adanya e-dagang ni, kita orang cakap apa? Semua di hujung jari. Dengan adanya e-dagang juga, kita tak payah keluar. Semua senang bagi mereka untuk mendapatkan customer baru dan juga break, orang cakap apa? Break the geography. Tak payah nak turun, nak pergi mana, pedalaman, nak ambil taksi ke apa, tak payah, semua di hujung jari. Okay, apa harapan dan juga kata-kata perangsang anda kepada wanita di luar sana yang ingin menjadi usahawan khususnya dalam zaman moden ini? Okey, so bagi Isha, satu benda je Isha nak cakap. Yang paling penting ingat, okey? Perlindungan bagi setiap orang wanita adalah our own pocket money. Bukan husband punya pocket money, okey? And then of course kita kena adanya satu semangat yang kita nak come out daripada that situation, and jangan sesekali mudah berasa selesa. Sebab apa? Perasaan yang mudah berasa selesa itu akan adalah pembunuh dalam diam. Okey? So kalau nak jadi seorang businesswoman yang berjaya, jangan ada perasaan selesa, konsisten, fokus dan jelas dengan apa yang diorang mahukan. Isha ada Instagram peribadi kalau nak kongsi atau apa-apa platform di media sosial untuk mereka mengenali Isha dengan lebih lanjut? Okay, so mostly Isha more kepada Facebook. Okay, so Isha punya Facebook adalah Isha Isa, EISCYAISA. Ya. So Isha ni jenis orang okay. Isha ni jenis orang cakap apa, memang straightforward extrovert. Isha ni sebab Isha dah pernah lalui kesusahan, and I'm kind of type macam Isha tak suka nak sugarcoat orang, buang-buang masa. Sebab apa? Bila you pernah jatuh, you tahu benda tu. And enough is enough. Let's move forward. Okey, baik. Terima kasih kepada Isha Isa selaku usahawan wanita yang kita bawakan hari ini untuk menjadikan satu sumber inspirasi untuk anda menjadi seorang ahli perniagaan yang berjaya.